Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada waktu petang ni selepas salat fardu zuhur berjemaah, kemudian tadi kita tunaikan, kemudian kita duduk pula dalam majlis pengajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudari Beg. Baik. Jadi 2 minggu lalu kita membaca tajuk berkenaan dengan permulaan wahyu. Bab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu, dan tajuk ni kita belum habis lagi baca. Minggu lepas kita baca sebahagian dan hari ini kita akan habiskan insya-Allah. Tapi dalam pengajian yang 2 minggu lalu, mari disampaikan bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, baginda sering bersunyi diri, berkhalwat di dalam Gua Hira. Dan kemudian ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersunyi diri, berkhalwat di dalam Gua Hira itu, satu ketika Jibril alaihissalam datang, malaikat datang dan menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara itu ketika itu malaikat itu telah menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah baginda. Baginda menyampaikan perkara itu kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan badan baginda sallallahu alaihi wasallam menggeletar, ketakutan, kerana baginda tak tahu siapa sebenarnya yang bertemu dengan baginda di dalam Gua Hira itu. Jadi kemudian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau peristiwa yang berlaku dalam Gua Hira itu, beliau telah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau kata, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Mana abang jangan risau, Allah Ta'ala takkan hinakan atau Allah Ta'ala takkan susahkan abang sampai bila-bila. Innaka latasilur rahima, kerana abang orang yang menghubungkan silaturahim, wa tahmilul kal, dan juga abang menanggung orang yang susah, orang yang berada dalam kesusahan ditanggung oleh abang. Wa taksibul ma'dum, dan juga abang sering bantu orang yang miskin. Wa taqrid dhaif, dan juga abang sering menjamu tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan juga abang membantu orang yang mana ditimpa musibah. Jadi fala yusallitullahu alayka syayatin wal awham, maka Allah Ta'ala tak akan biarkan syaitan menguasai abang, ataupun jin ke atau syaitan mengganggu abang. Bahkan Allah Ta'ala pilih abang untuk memberi hidayah kepada kaum abang, iaitu kepada kaum Quraisy. Ini adalah jawapan daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada beliau apa yang berlaku di dalam Gua Hira. Jadi maknanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, beliau menenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk
memastikan lagi apa yang telah disampaikan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan beliau tenangkan, beliau kata bahawa abang jangan risau, abang orang baik, sering bantu orang. Jadi Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang alim yang mana tahu tentang kisah-kisah para rasul, dan yang mana orang itu membaca kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha telah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi bermakna beliau ni daripada Bani Asad juga dan sepupu pada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Dan Waraqah ni Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Jadi Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah ni ialah orang yang beragama Nasrani. Sejak zaman jahiliah lagi beliau beragama Nasrani. Dan beliau sering menulis kitab, mana kitab Injil di dalam bahasa Ibrani. Dan bahkan juga Waraqah ni menterjemahkan Injil di dalam bahasa Ibrani. Beliau terjemahkan Injil dalam bahasa Ibrani, dan juga kadang menterjemahkannya ke dalam beliau menterjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Jadi bermakna beliau ni orang yang alim, membaca Injil, dan kemudian juga dalam Injil atau kitab yang terdahulu disebutkan tentang kisah para nabi dan rasul, termasuk juga tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah ni satu orang yang dah sangat tua dan juga matanya pun dah tak nampak. Jadi bila bertemu dengan Waraqah, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai sepupuku, dengarlah apa yang nak dikatakan kepada engkau oleh suamiku ni." Jadi Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku," maksudnya ini anak saudara ni maknanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam diumpamakan macam anak saudara beliau. "Wahai anak saudaraku, jadi apa sebenarnya yang kau lihat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada Waraqah segala apa peristiwa yang berlaku di dalam Gua Hira. Itulah yang malaikat Jibril datang, waktu tu baginda pun tak tahu tu malaikat. Maknanya satu orang lelaki datang, peluk suruh baginda baca, kemudian peluk baginda begitu kuat, kemudian lepas tu lepaskan, kemudian peluk lagi, kemudian lepaskan, kemudian peluk lagi, kemudian disampaikan wahyu yang pertama, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada ayat yang kelima. Selepas dah cerita semua itu, Waraqah pun berkata, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Mana orang yang datang pada kau itu, itulah dia namus yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kerana apa? Kerana Waraqah tahu bahawa utusan yang Allah Ta'ala hantar kepada para nabinya ialah Jibril alaihissalam. Maka yang dimaksudkan dengan namus itu ialah Jibril alaihissalam. Maksudnya beliau kata itulah dia namus Jibril yang Allah turunkan dulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jibril itu jugalah yang Allah Ta'ala turunkan kepada engkau untuk membawa wahyu. Kemudian Waraqah berkata lagi, Waraqah kata, "Alangkah baiknya kalau aku mempunyai kekuatan ketika kaum Quraisy mereka mengusirmu keluar daripada tanah air yang kau tinggal di dalamnya, kerana mereka bermusuh dengan kau dan mereka tak suka kepada dakwah yang kau sampaikan, kerana dakwah yang kau sampaikan itu menyuruh mereka supaya mereka menukar i'tiqad yang mereka pegang selama ini, dah juga datuk nenek moyang mereka pun berpegang dengan i'tiqad tersebut." Bila Waraqah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari nanti Quraisy akan usir baginda keluar dari kota Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam begitu terkejut mendengar perkhabaran tersebut. Kerana baginda tahu selama ini Quraisy begitu kasihkan dan sayangkan baginda, dan mereka menyifatkan baginda orang yang mempunyai akhlak yang mulia, cakap benar,
sehingga kan mereka menamakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nama Al-Amin. Mereka panggil baginda orang yang begitu amanah. Al-Amin mana orang yang begitu amanah, jujur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar Waraqah kata satu hari nanti mereka akan usir kau keluar dari Mekah, Nabi terkejut. Sebab Nabi tahu selama ni kaum baginda sayangkan baginda. Jadi baginda bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Maksudnya adakah mereka akan usir aku keluar? Mereka akan menyebabkan aku terpaksa keluar daripada Mekah satu hari nanti? Kemudian Waraqah pun berkata, apa kata Waraqah? Beliau kata, mana-mana lelaki yang membawa dakwah seperti mana yang kau bawa, pasti orang itu akan dimusuhi. Maknanya sebelum daripada kau ni pun, mana-mana Nabi bila mereka berdakwah, sampaikan dakwah kepada Allah, kepada iman, maka pasti mereka akan dimusuhi. Semua ini berlaku pada para Rasul yang terdahulu. Maka itu juga akan berlaku pun kami, ataupun kau kembali ke dalam agama nenek moyang kita. Maksudnya kau jangan tinggalkan agama nenek moyang kita. Tapi para Nabi sudah terus akan menyampaikan dakwah. Maka akhirnya mereka akan diusirkan daripada kampung halaman mereka. Jadi Waraqah bin Naufal ini apabila mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah macam agak sukar nak percaya bahawa satu hari nanti kaum baginda akan usir baginda, tergamak usir baginda dari kota Mekah. Waraqah pun berkata, apa kata beliau? Beliau kata, "Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara." Beliau kata, kalau waktu tu aku hidup, aku akan bantu engkau sungguh-sungguh pada waktu tersebut. Tapi takdir Allah mendahului. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah ini, tak lama lepas tu Waraqah bin Naufal pun meninggal dunia. Dan mana Waraqah ni meninggal dunia sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Tapi beliau dah beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak sempat zaman baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Mana beliau tidak idrak nubuah, mana tak sempat pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat zaman baginda kenabian baginda, tapi dan juga membenarkan kenabian baginda, cuma beliau tidak sempat risalah, maknanya menerima risalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga para ulama menggolongkan di kalangan orang yang mati dan kena beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah taala, ini kisah tentang Waraqah bin Naufal, iaitu beliau memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang akan berlaku kepada baginda selepas baginda nanti. Bila baginda sampaikan dakwah, baginda akan disusahkan dan diusir oleh kaum kerabat baginda sendiri, iaitu orang-orang Quraisy. Dan bilakah benda tu berlaku? Benda tu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah, terutama 3 tahun lepas baginda menjalankan dakwah terang-terangan, daripada baginda usia 40 sampai 43, waktu tu tentangan tak begitu hebat. Tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah terang-terangan, sampailah selama 10 tahun terus, daripada Rasulullah usia 43 tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 53 tahun sebelum baginda hijrah. Baginda menerima tentangan yang begitu dahsyat dan hebat daripada kaum Quraisy, sampailah akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Makna perkara itu telah diberitahu oleh Waraqah 13 tahun lalu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Waraqah beritahu memang mana para nabi bila buat dakwah maka dia akan diusir. Dia akan diusir. Tajuk seterusnya kalau dalam kitab ni kita baca ringkas saja, iaitu berkenaan dengan fatratul wahyi. Tajuk berkenaan dengan wahyu terhenti kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lepas daripada wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu, kemudian wahyu berhenti satu ketempoh, maknanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama sirah mereka berbeza pandangan berapa lama wahyu terhenti kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 40 hari, ada juga mengatakan lebih kurang daripada itu ataupun lebih daripada itu. Tapi kenapakah Allah Taala buat selepas wahyu yang pertama wahyu terhenti pada baginda sallallahu alaihi wasallam,
supaya dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam timbulnya syauq ni maksudnya kerinduan untuk mendapat wahyu yang seterusnya. Ada memang perkara itu berlaku sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda menunggu wahyu, selepas wahyu yang pertama baginda menunggu wahyu, seolah-olah jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam meronta-ronta menunggu kerinduan wahyu itu, menyebabkan kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung yang begitu tinggi. Dan waktu itu kerana baginda sallallahu alaihi wasallam khawatir Allah Taala telah hentikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam nikmat yang besar itu, iaitu nikmat wahyu itu. Tapi selepas tu malaikat datang dan berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, anta Rasulullah haqqan, engkau ialah Rasul Allah yang benar. Maka lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam tenang kembali dan baginda sallallahu alaihi wasallam pulang, dan baginda sallallahu alaihi wasallam makna merasa gembira bila didatangi wahyu. Sehinggalah lepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalu-talu selepas daripada itu. Nanti kita akan sambung pengajian yang akan datang, apakah wahyu yang kedua yang seterusnya yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni ada sebutkan bahawa para ulama berbeza pandangan berapa lama wahyu tu terhenti. Ada yang mengatakan bahawa 3 tahun pun ada yang mengatakan dalam tempoh 2 tahun setengah, ada yang mengatakan 15 hari pun ada juga yang mengatakan 40 hari, 15 ataupun 12 hari, bahkan juga ada yang mengatakan 3 hari. Tapi ada pandangan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan bahawa sebenarnya wahyu yang terhenti pada baginda sallallahu alaihi wasallam tu ialah lebih kurang berbelas hari, maknanya mungkin dalam 12 atau 13 hari. Kalaulah wahyu yang pertama turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu pada 17 Ramadan ketika baginda berada dalam Gua Hira, selepas tu baginda terus duduk dalam Gua Hira, baginda tidak pulang lagi ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis bagi tahu baginda pulang bila lepas Syawal. Bermakna daripada Ramadan, tengah 17 Ramadan baginda didatangi wahyu sampai baginda pulang Syawal, awal Syawal baru baginda pulang. Tempoh tu dalam 12 atau 13 hari. Dalam tempoh itulah baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi begitu rindu nak menerima wahyu, sehingga kan baginda macam jadi, kalau kita kata macam tidak keruan, kerana baginda begitu menunggu-nunggu bila wahyu nak datang. Dan baginda khawatir seolah-olah Allah Ta'ala telah putuskan hubungan Allah, maksudnya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menjadi begitu tidak keruan, sampai baginda naik atas gunung, baginda hampir-hampir nak jatuhkan diri daripada gunung. Tapi perkara itu bukanlah baginda sallallahu alaihi wasallam nak membinasakan diri baginda, tapi kerana begitu rindu, seolah-olah jiwa meronta-ronta nak menunggu wahyu. Tapi bila itu berlaku, maka Jibril alaihissalam datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menenangkan baginda, bagi tahu kepada baginda, wahai Tuhan, wahai Muhammad, engkau ialah Rasulullah, Allah utuskan Tuhan bagi Rasul yang benar. Baginda pun tenang. Lepas baginda tenang itulah baginda sallallahu alaihi wasallam pulang pada awal Syawal ke rumah baginda dan menyampaikan segala peristiwa pada Khadijah, dan kemudian Khadijah bawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal, sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut pandangan ini, bermakna wahyu terhenti kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah lebih kurang 12 atau 13 hari saja. 12-13 hari Syawal tu baginda pulang. Bermakna bila baginda terima wahyu yang pertama, baginda bukan terus pulang ke rumah, bahkan baginda terus duduk lagi di dalam Gua Hira. Lepas tu baru baginda sallallahu alaihi wasallam pulang Syawal, baru baginda pulang ke rumah, dan barulah bertemu dengan Waraqah bin Naufal seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian baru datang wahyu yang kedua. Yang malaikat Jibril datang tu, malaikat Jibril hanya tenangkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi lepas tu wahyu yang seterusnya datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita akan sambung di dalam tajuk yang akan datang nanti. Insya-Allah kita akan sampaikan pula apakah wahyu yang kedua yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga sirah yang kita baca ini mendatangkan, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendorong kita untuk juga ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.